Jadi Imam Abu Hanifah namanya Nu'man, kunyah dia Abu Hanifah, ayahnya nama Thabit, dan tok wan dia nama Marzuban ataupun Zuta. Tok wan dia nama Zuta. Dilahirkan di Kufah, dan ada pendapat mengatakan keluarga mereka berasal daripada Kabul, Afghanistan hari ini. Kemudian tok wan dia yang hidup pada zaman ramai para sahabat berpindah ke Kufah bersama dengan keluarga. Tok wan dan ayah Imam Abu Hanifah tajiran kabiran, dua peniaga besar lah. Dan maksudnya dua peniaga besar yang kaya raya. Saya sebut sebab ketika ayahnya meninggal dunia, ayahnya yang merupakan peniaga kain baju, sebut zaman hari ni senang, kain baju lah, nak mudah faham lagi, jekyll ala moda, baju dan pakaian lah. Nak cari pakaian daripada negara mana, nak cari sutra, nak cari jubah, nak cari, itu kepakaran keluarga Imam Abu Hanifah, daripada tok wan sampai ke ayah. Sampailah Al-Imam Abu Hanifah juga masih lagi meneruskan perniagaan tersebut. Kita akan tengok sekejap lagi secara ringkas cerita tentang kehidupan Al-Imam Abu Hanifah. Dan di peringkat awal, Imam Abu Hanifah sibuk dengan perniagaan. Apabila ayahnya meninggal, ayahnya meninggalkan sebanyak 200,000 dirham. 200,000 dirham, jutaan ringgit lah kalau zaman hari ni, jutaan ringgit. Dan Al-Imam Abu Hanifah ketika itu sudah mula melibatkan diri beliau dalam pengajian ilmu agama. Walaupun bukan daripada kecil, tetapi Al-Imam Abu Hanifah sudah mula melibatkan diri. Waktu ayah dia meninggal pun, ketika itu Al-Imam Abu Hanifah sudah mula melibatkan diri dengan pengajian ilmu agama. Dan ayah dia meninggalkan sebanyak 200,000 dirham. Hanya 4,000 dirham sahaja yang diambil oleh Al-Imam Abu Hanifah untuk dibuat sebagai belanja. Sebagai belanja. Satu bulan Al-Imam Abu Hanifah hanya membelanjakan sebanyak 2 dirham sahaja untuk perbelanjaan makan dan minum semualah. 2 dirham. Tuan-tuan, ayah kita tinggal jutaan ringgit. Mudah faham macam inilah. Ayah kita tinggal 1 juta ringgit. Kita ambil 10,000. Yang lain 990,000 ringgit disedekahkan. Kan? Sikit je dia ambil. Itu benda pertama yang saya sebutkan kepada tuan-tuan untuk kita jadikan muhasabah kepada diri kita. Ada 1000 benda yang saya boleh sebut yang tidak boleh dilakukan, tak mampu saya dan kita semua buat. Bila cerita tentang ibadat, wara', zuhud, ilmu, ulama dulu, semua ni ilmu, ibadat, zuhud, wara', semua ni yang dirasakan oleh orang hari ini bahawa itu adalah cerita dongeng apabila diceritakan. Seorang manusia biasa tak boleh buat. Dan itulah juga yang pernah saya kongsikan dalam beberapa siri ceramah, termasuk dalam radio IKIM FM, tentang kisah-kisah benar yang akan dianggap dongeng apabila diriwayatkan pada zaman hari ini, zaman kelemahan iman saya dan kita semua. Ayah tinggalkan 1 juta, ambil 100,000, 900,000 disedekahkan. Subhanallah. Masya Allah. Okey, itu yang pertama. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah juga pada zaman beliau, adakah beliau ini sahabat ke, tabi'in ke, tabi'in? Salafus salih kan ada 3. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Jawapan dia, Al-Imam Abu Hanifah adalah tabi'in, di kalangan tabi'in, sirarut tabi'in. Kerana beliau pernah melihat sahabat. Semua orang yang pernah melihat sahabat tergolong dalam kumpulan tabi'in.
Dan semua orang yang pernah melihat tabi'in tergolong dalam kumpulan tabi'in. Begitu. Dan semua orang yang pernah melihat Rasulullah hidup pada zaman Nabi, melihat Rasulullah dan Islam, maka mereka dipanggil sahabat. Sahabat, tabi'in dan tabi'in, inilah salafus salih. Al-Imam Abu Hanifah secara ijma' beliau melihat Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, maka dia tabi'in. Maka dia tabi'in. Dan beliau juga melihat beberapa sahabat-sahabat lain, dan akan tetapi ianya menjadi perbahasan dan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Yang confirm beliau melihat Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Maka Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuta min ahadi at-tabi'in, salah seorang daripada kalangan tabi'in, lahir pada tahun 80 Hijriyah di Kufah. Kemudian beliau membesar, belajar. Dia belajar dan akhirnya Al-Imam Sya'bi ketika itu, salah seorang guru dia, melihat kepintaran Al-Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kepintaran yang dimiliki oleh para ulama terdahulu hampir tidak ada pada zaman hari ini. Siapa yang petikai perkataan tu, dia boleh carilah seorang ulama yang genius biasa ni mungkin ada, yang super genius seperti Al-Imam Al-Auza'i, Yahya bin Ma'in, Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Al-Imam Laith ibn Sa'ad, Al-Imam Muhammad Idris Al-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Fudail ibn Iyad, Al-Ibrahim An-Nakha'i, Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Kata Al-Imam Al-Zahabi, min azkiya'i bani Adam. Antara jenis yang nawadir Imam Abu Hanifah An-Nu'mani, dia punya kecerdikan beliau. Apabila Al-Imam Sya'bi melihat kecerdikan beliau yang luar biasa, Al-Imam Sya'bi mengarahkan beliau, mencadangkan beliau untuk menuntut ilmu yang lebih khusus, iaitulah dalam bidang fiqh. Selepas daripada itu, Imam Abu Hanifah pun mula menuntut ilmu fiqh secara konsentrate dengan Al-Imam Hammad ibn Abi Sulaiman selama 18 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita berhadapan dengan satu kumpulan yang mengajak orang ramai hari ini, 2020 ni, 1441, satu kumpulan yang mengajak orang ramai untuk kembali kepada Quran dan hadis, mengambil hukum hakam. Katanya, kata kumpulan ni, itulah manhaj yang betul. Jom kita kembali kepada Quran dan hadis secara terus. Mengajak orang ramai untuk kembali mengambil hukum hakam daripada Quran dan hadis, semua orang mampukah untuk menggali sendiri hukum hakam daripada Quran dan hadis? Mampukah? Apakah mereka tahu mujmal dan muqayyad? Apakah mereka tahu nasikh dan mansukh? Apakah orang awam ni tahu am dan khas? Dan ratusan istilah lain yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis. Jadi bila mengajak orang ramai untuk kembali mengambil hukum secara direct daripada Quran dan hadis, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i, Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, semua ni ambil hukum hakam agama, hukum hakam fiqh dari mana? Itu persoalan dia. Untuk pengetahuan kita, wahai orang-orang yang mencari kebenaran di kalangan umat Islam, Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit berguru dengan lebih kurang 4,000 orang guru. Fakta ini fakta yang keberapa saya sebut, yang kita bila kita dengar, kita kata dongeng. Sebab ustaz yang kita duk belajar dengan dia 10 orang guru pun tak sampai, 20 orang guru pun tak sampai. Termasuk
kebanyakan kita lah kan, kebanyakan kita. Jadi bila sebut tentang usaha para ulama terdahulu, kita orang hari ni kata, ish, betul ke sampai macam tu? Lahu, kata Ibn Abidin dalam hasyiah dia, lahu alaf wa thalathatu alaf syuyukh. Imam Abu Hanifah berguru dengan lebih kurang 1,000 tambah 3,000 orang guru. Antara guru beliau yang paling besar, antara guru beliau yang paling besar selain daripada Sya'bi dan berbagai yang lain yang ramai lagi, ialah Hammad ibn Abi Sulaiman. Beliau bukan saja berguru dengan Hammad fiqh, hukum hakam, bahkan beliau berkhidmat dengan guru itu. Yang ni satu sudut lain yang kita nak belajar lah. Berguru, menadah kitab secara berdepan dan berkhidmat. Hari ni orang berguru dengan melalui YouTube, melalui Google, ataupun belajar dengan 2-3 orang guru, 1-2 kitab, kemudian dah berasa mujtahid mutlak. I'rab bismillahirrahmanirrahim pun tak reti lagi. Dah berasa mujtahid mutlak. Kalam Imam Nawawi batil, kalam al-Imam Muhammad ibn Hasan al-Syaibani dah mula nak orang kata apa? Mula nak berasa yakin untuk rad dengan sewenang-wenangnya para ulama dulu. Memang kulluna radun wa mardudun illa sahib hadzal maqam, iaitu Rasulullah. Setiap kita boleh mengkritik dan dikritik kecuali empunya kepada kubur ini, iaitu Rasulullah. Kan? Memang akan tetapi penguasaan ilmu kita apakah sama ataupun tak sampai seinci pun dengan penguasaan ilmu ulama terdahulu. Sebab tu kena dengar kisah bagaimana para ulama dahulu menuntut ilmu, guru-guru mereka, berapa lama mereka menuntut ilmu dan sekat-tekat mana mereka mencapai penguasaan ilmu tersebut. Baru kita tahu kedudukan sebenar kita. Tapi kalau belajar sikit-sikit, lompong di sana, kosong di sini, berlubang di sana, kita tak kenal qadar dan kemampuan para ulama yang terdahulu.